InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita berkumpul solat secara berjemaah. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada semua yang ada, terutamanya pada jawatan kuasa surau, walaupun short notice, tapi alhamdulillah dapat datang sini pertama kali lah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan. Alhamdulillah, pertama-tama sekali kita nak sama melihat kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak cuba kumpulkan beberapa perkara yang mungkin kita boleh ambil pelajaran, insya-Allah. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, begitu juga dengan dalam Al-Mustadrak oleh Imam Al-Hakim, hadis yang sahih, yang sahih. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atas sanah man yujaddidu laha dinaha. Al-Qamaka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menggambarkan kepada kita tentang perkara yang bakal berlaku dan akan berlaku berkenaan umat, umat, iaitu Allah gambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan, innallaha yab'atsu li hadhil ummah, Allah akan membangkitkan daripada umat ini ala ra'si kulli mi'atas sanah, setiap di awal atau kepala ataupun di akhir kepada 100 tahun. And man yujaddidu laha dinaha, iaitu orang yang akan memperbaharui agama, mentajdidkan agama. Jadi hadis ini sebenarnya menggambarkan kepada kita satu perkara yang penting untuk kita melihat realiti semasa. Maknanya dalam Islam ni kita perlu kepada dua ilmu. Yang pertama disebut ilmu syarak. Kalau kita nak laksanakan kehidupan, kena ada ilmu daripada Quran dan sunnah, hadis, ilmu syarak. Dan yang kedua ialah ilmu waqi', ilmu realiti. Ilmu dia kena ada dua. Kalau ulama-ulama kita nak bagi fatwa apa-apa pun, mesti dia tahu dua perkara. Yang pertama, apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi, kemudian apa yang ada dalam ijma' sahabat, ijma' ulama', begitu. Dan kemudian qiyas. Ini sumber-sumber hukum. Ini dia syarat syarak. Jadi kalau kita nak tahu hidup kita ni pun bukan sembahyang aja, nak kena tahu syarak. Dalam hidup pun kita nak kena tahu syarak. Contoh, dari Bera nak pergi ke Melaka, ada banyak jalan. Kita tahu satu jalan ni jauh, tapi kita tahu insya-Allah, tapi lebih cepat dan lebih dekat. Jadi kita mana nak ikut mana? Nak ikut yang cepat dekat tapi tak pasti, ataupun yang jauh tapi pasti bisa sampai, insya-Allah. Maka kaedah syaraknya kita kena ikut yang pasti, yang yakin. Kalau yang ni boleh sampai ke tak boleh sampai, ragu-ragu.
So ragu-ragu tidak boleh mengalahkan yang pasti. Walaupun cepat, orang kata cepat, orang kata cepat sampai dekat lagi, tapi tak pasti. Maka kaedah syaraknya kita kena ambil yang yakin, yang pasti, walaupun jauh. Jadi kita ikut yang dekat, tiba-tiba sesat pula, lagi lama lagi. Jadi contoh aplikasi syarak di dalam hidup kita. Dan jadi apa saja yang kita buat, keputusan mesti ada landasan dan kaedah syarak, hukum syarak. Ini dan orang yang beriman. Yang kedua ialah realiti. Realiti. Jadi dalam hadis yang kita bacakan tadi menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membayangkan kita melalui Rasulullah SAW setiap 100 tahun akan berlaku satu tajdid. Tajdid ni maknanya satu pembaharuan. Bukan agama baru, tapi agama itu dibangkitkan. Agama itu dihidupkan lagi semula. Mungkin sebelumnya lemah, dikuatkan. Jadi setiap 100 tahun. Dan kita hari ini sedang mencapai ataupun sudah pun mencapai 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. Kita dengar dalam sejarah-sejarah, kita baca, kita tengok bagaimana Osmaniyah, khalifah yang terakhir ialah Khalifah Osmaniyah pada tahun 1924 dilucutkan jawatan. Maknanya 2024 cukup setahun kurang lebih, 100 tahun. Kemudian pada tahun 1922 negara Islam Osmaniyah dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan sehingga menjadi satu negara Turki saja yang sekarang ni, Republik Turki. Jadi 1922 negara umat Islam dipecah-pecahkan kepada negara-negara tentera salib. Contohnya Malaysia dibagi kepada British. British ambil alih. Kan? British ambil alih. Indonesia dibagi kepada Belanda. Kan? Belanda. Kan? Ada yang dibagi pada Perancis, ada yang dibagi pada Spanyol, semua negara salib. 1922 perjanjian Lausanne memecah belahkan negara Islam Osmaniyah. 2022 cukup 100 tahun kurang lebih. Baik. Dan sebab itulah nak sebut kat sini, Nabi gambarkan bila berlaku 100 tahun akan berlaku satu pembaharuan, satu kebangkitan, satu perkara yang disebut tajdid. Ada orang, ada kumpulan yang akan mentajdidkan, memperbaharukan agama ini daripada penyelewengan, daripada kelemahan. Jadi bila kita melihat akan perkara ini, maka kita tengok dalam hadis yang lain, hadis Imam Ahmad sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Kan sesungguhnya kan Islam itu dia ada kan fasa-fasanya. Yang pertama fasa kerasulan. Kita tahu fasa ketika Nabi ada. Itu fasa pertama. 23 tahun. Kemudian fasa yang disebut fasa Khulafa Ar-Rasyidin. Ini 30 tahun daripada Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Kemudian fasa raja-raja yang menggigit, dia kata mulkan aqdam, raja yang menggigit, raja-raja yang Islam masih lagi Quran, memiliki sunnah, tapi banyak kelemahan, banyak penyelewengan. Daripada Bani Umayyah sampailah kepada Bani Osmaniyah di Turki yang last sekali. Kemudian fasa yang keempat, fasa mulkan Jabbariyah, fasa diktator. Fasa diktator ini adalah fasa yang kita berada sekarang. Kita dipaksa. Dan kemudian lepas tu fasa kebangkitan Islam. Nabi kata Islam akan bangkit semula sebagaimana dia bermula pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, mengikut manhaj sistem Khulafa Ar-Rasyidin. Itu fasa yang kelima. Lepas tu Rasulullah diam. Diam. Jadi kita ni telah berada dalam satu fasa 100 tahun. Daripada fasa yang keempat tadi nak habis dah, nak masuk dah fasa yang kelima. Jadi kalau kita tengok pula dari setelah Nabi, lepas tu Khulafa Ar-Rasyidin, kepada fasa Raja Megit tadi, itu kualitinya menurun. Umat Islam menurun kualitinya daripada zaman sahabat-sahabat, tabi'in, pengikut sahabat, pengikut kepada pengikut sahabat dan seterusnya. Kita lihat Amirul Mukminin dipecat, Sultan Abdul Hamid dipecat 1924, 3 hari bulan Mac. Dan 1924
maka kita dah masuk ke fasa yang keempat. Baik. Apabila kita berada di fasa ini, selepas daripada Osmaniyah jatuh, apa jadi? Ini realiti kita tengok. Selepas daripada khalifah jatuh, pihak penjajah, pihak salib memahami bahawa umat Islam, seluruh negara-negara Islam ataupun orang-orang Islam telah ditukar sistem pendidikan. Nombor satu, sistem pendidikan. Di Turki, apa sistem pendidikan pada masa itu? Kemal Atatürk, sistem pendidikan ialah dia nak membaratkan segala. Kemudian begitu juga kita lihat dipecahkan. Oleh kerana Turki ni kuat Islamnya, ulama-ulama ramai lagi masa tu. Oleh kerana kuat Islam, maka dia nak pecahkan. Islam hanya boleh diajar dalam masjid je, ataupun Islam hanya boleh diajar pada madrasah tertentu aja. Luar masjid tak boleh. Sampaikan pada masa tu, siapa pakai kopiah luar masjid kena tangkap. Masjid dalam pakai kopiah dalam masjid je, ada di Turki. Sampai peringkat kopiah pun tak, tudung tak boleh. Tudung dalam masjid je, masa sembahyang je boleh pakai. Ini di Turki dulu. Dipanggil pemisahan antara agama dan kehidupan. Kenapa dipisahkan antara agama dan kehidupan? Kerana mereka nak mendidik umat supaya umat boleh terima dunia. Dunia boleh terima di dalam hati umat Islam. Sehingga akhirnya kita melihat hari ini sistem pendidikan yang ada daripada zaman penjajah dulu dipisah-pisahkan. Tak ada dah istilahnya bekerja itu ibadah, tak ada istilah. Kan? Jadi sebab itu kita lihat hari ini kalau contoh di Turki, Erdogan kalau dalam Turki isterinya kan ada pakai tudung. Sekarang baru boleh lah, dulu tak boleh. Kalau polis, tentera ketika zaman Kemal Atatürk dulu tak dibenarkan untuk bersembahyang, tak boleh sembahyang. Tak boleh sembahyang. Nak sembahyang masa cuti, masa tak duty, tak kerja, duduk kat rumah, kat masjid baru boleh sembahyang. Kat office tak boleh sembahyang. Dipisahkan, dipanggil sekular. Jadi sistem pendidikan asasnya adalah sekular. Itu zaman penjajahan. Sampailah pergi ke kita. Kita bermula tahun bila sekular ni? Pemisahan ni 1824. Perjanjian Pangkor. Perjanjian Pangkor tu sistem pendidikan kita dipisahkan. Maka sebab itulah mereka telah melantik kaunselor yang bukan daripada ajaran agama, yang bukan daripada ustaz dan ustazah contohnya, untuk menjadi penasihat masyarakat, dipanggil kaunselor. Maka mereka diberi tauliah. Tauliah. Kalau tak ada tauliah, tak boleh nak menjadi cikgu, guru dan kaunselor. Jadi kita melihat. Jadi sebab itulah pada ketika itu maka sistem pendidikan diubah sehingga umat Islam menjadi jauh daripada Islam. Sampai satu peringkat umat Islam tak boleh kita tengok mak ayah kita mungkin dulu tak boleh kalau tak baca surat khabar satu hari. Kalau tak tengok surat khabar tak boleh, kena tengok surat khabar dululah kan. Tapi kalau tak baca Quran tak apa, sekular kan. Kita kalau tak tengok internet ni, tak tengok WhatsApp ke apa, gelisah. Tapi kalau tak baca Quran tak apa, itu sekular. Ini pendidikan sekular, kita dipisah-pisahkan. Padahal Al-Quran ni menjawab semua permasalahan hidup. Maka digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis akhir zaman, pada ketika itu ilmu diangkat. Ilmu diangkat sehingga menyebabkan ulama-ulama menjadi lesu. Ulama jadi lesu, tak ada kekuatan. Kan? Ummah menjadi jahil. Ini adalah sistem yang telah dijalankan oleh tentera salib, yang di belakangnya itu sebenarnya adalah Al-Masih Dajjal. Di belakangnya itu adalah iblis. Iblis. Tuan-tuan rahmati Allah, saya mengkaji tentang pakatan jahat iblis ni kurang lebih 32 tahun. Saya mula-mula macam mana dia orang boleh rancang rapi setiap 50 tahun, setiap 100 tahun berlaku perkara-perkara yang digambarkan, yang tengok kita nampak dalam kronologi sejarah tadi. Rupa-rupanya kat belakang tu ada iblis. Iblis ada di belakang. Dia ada ilmu, dia ada pengalaman, dia hidup lama daripada zaman Adam lagi sampailah ke hari ini.
Jadi sebab itulah tuan-tuan puan, kan, ilmu telah diangkat. Dan kemudian selepas itu apa berlaku? Zaman berlakulah, kan, orang Islam ditindas. Mereka meneruskan penjajahan mereka, dimasuk setengah tempat dibunuh, ulama dibunuh, kan, orang-orang alim dibunuh, orang-orang yang ditangkap. Maka berlakulah suasana genggam Islam, kan. Nak pegang Islam ni seperti genggam bara. Itu zaman penjajahan masuk secara fizikal setelah dijatuhkan, kan, Osmaniyah tadi. Maka bermulalah apa yang digambarkan oleh Rasul sallam, bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatubal lil ghuraba. Sesungguhnya dia kata Islam bermula dengan keadaan dagang ganjil, kemudian kembali semula menjadi dagang. Ini masa selepas mereka mula berkuasa. Sistem pendidikan berjalan, sampai hari ini. Tak mahu saya sebut, tuan-tuan, kalau nak hantar anak ke pondok nampak lekeh, kalau hantar anak ke tahfiz nampak lekeh. Anak yang cerdik-cerdik hantar ke sekolah orang putih. Kita tak ada orang putih, kita dah tak ada orang putih, orang Melayu yang jiwanya orang putih barat, Anak-anak yang kurang cerdik sikit hantar sekolah agama. Jadilah ramai ustaz-ustaz kita bengong. Tak semua ustaz bengong. Berapa? Dia tak boleh fikir dengan betul, dia ikut aja. Yang cerdik-cerdik dah pergi buat medical doctor. Saya dulu pun cita-cita nak jadi medical doctor. Allah izin lepas SPM dapat jadi medical doctor, tapi Allah tak izin hari itu tukar bidang lain. Dah dapatlah jadi medik masa tu. Kalau saya medik, agaknya saya masih berkhidmat di hospital dekat sampai sekarang. Tuan-tuan rahmat Allah, yang cerdik-cerdik belajar sains, yang kurang cerdik pergi ke agama, yang tak cerdik langsung kerja terus. Itu sistem terpisah. Jadi akhirnya akan berlakulah satu masa di mana Islam digenggam seperti bara kalau nak amalkan. Inilah zaman ketika penjajah masuk. Kita tengok cerita Mak Kilau. Mak Kilau, penjajah masuk, dia boleh buat apa dia nak buat. Dia nak bunuh orang, dia boleh bunuh je, gitu aja. Dia nak seksa orang, boleh seksa je. Saya ingat atuk-atuk kita kata masa zaman Jepun dulu, kalau ada anak-anak dara ni tak boleh bagi muka cantik, sapu dengan arang. Kalau Jepun lalu tengok hitam, busuk, maka dia lepas. Kalau tak, kena tarik, kena perkosa. Ini zaman-zaman penjajahan. Selepas Islam jatuh, selepas negara Islam jatuh, ini Perang Dunia Kedua, memegang Islam seperti bara. Sampailah peringkat pada hari ini, berlakulah kepada satu masa, dan kita sedang berada di dalam satu zaman yang digambarkan sebagai fitnah ad-duhaima, fitnah gelap gelita. Satu hadis yang panjang, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Hakim. Panjang hadis ni. Saya tak nak baca hadis ni panjang-panjang sangat sebab masa dan juga tempat perkara yang saya nak sampaikan. Yang pertama, fitnah ahlas. Dia kata fitnah ahlas ni apa? Orang Islam bergaduh sama sendiri, bergaduh sama sendiri, perang sama sendiri. Ini daripada zaman setelah kewafatan Sayyidina Ali contohnya. Zaman Sayyidina Ali lagi pun dah mula sahabat-sahabat pun ada perselisihan faham, bergaduh-bergaduh, bunuh sama sendiri, bunuh sama. Sekarang ni pun tuan-tuan dan puan, musuh kita kalau nak bunuh orang Islam, dia tak bunuh sendiri, dia hantar orang Islam bunuh orang Islam. Ada kawan-kawan kita yang cuba melakukan kerja-kerja amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah di Pahang ni, dia cuba melakukan, mencegah, menutup kedai-kedai judi, pelacuran dan sebagainya. Ini orang politik lah, nak cuba buat baik itu kan, dari kesedaran. Dia kata kat saya, pertama kali dia buat 2 butir peluru dia letak kat rumah dia, 2 butir peluru. Lepas tu dia tak peduli, dia minta tukar orang berkuasa tadi, buat lagi 2 butir peluru lagi, 6 butir peluru dapat dah. Amaran dengan peluru. Ini di negara kita ni kan. Jadi bila time nak buat apa-apa, dia hantar orang Islam kita, orang Melayu kita, quote and quote gangster. Orang Melayu pukul orang Melayu, orang Melayu zalim orang Melayu, orang Melayu lawan orang Melayu. Bukan dia duduk belakang yang dikatakan dragon ni. Ini fitnah perpecahan, pergaduhan. Kemudian lepas tu fitnah sarra, kita nampak mula membangun, umat Islam bangun-bangun,
kemudian tertipu dengan berbagai-bagai penipuan, dan akhirnya fitnah ad-duhaimak, saya ringkaskan, fitnah kegelap gelita, yang mana pada masa itu dan semua orang kena. Akidahnya sesat sehingga kan kata Rasulullah SAW kan, paginya beriman, petangnya kafir, petangnya beriman, esoknya kafir. Maka umat Islam terpecah dua. Satu kelompok mukmin, betul-betul beriman pada Allah. Satu kelompok munafik, tak ada sikit pun iman. Maka tunggulah Dajjal akan keluar petangnya atau paginya besok. Jadi nak sebut kat sini, zaman kita sekarang, zaman kita, iaitu zaman di mana orang yang beriman terpaksa pegang sungguh-sungguh iman dia. Orang yang ikut arus, dia akan mengikut arus munafik dia. Inilah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah dalam hal ini, pada malam ni saya nak sentuh sikit saja tuan-tuan dan puan, di zaman kita yang sekarang ni, zaman di mana Dajjal nak keluar dah. Dajjal nak keluar dah. Di Israel, tempat jajahan Palestin tadi, Palestin dijajah oleh Israel, dinamakan tempat tu Israel. Kan? Pemimpin-pemimpin mereka dah mula bimbang. Kenapa askar Israel berpecah? Kan yang gelap, yang jenis orang kulit hitam dengan orang kulit putih pecah. Kan? Yang kulit putih dia kata dia lebih tinggi daripada kulit hitam. Biasalah kan, pecah. Kemudian Yahudi pula dia pecah juga kepada banyak grup. Banyaklah. Kalau dalam hadis digambarkan 71 grup pecah. Yahudi daripada Eropah, Yahudi daripada Afrika, Yahudi daripada Asia, Yahudi yang jenis A, B, C, banyak macam Yahudi. Bila terpisah-pisah, terpecah tu, mereka pun bergaduh. Sehingga akhirnya sekarang ni pimpinan-pimpinan Israel kata, kita tak boleh bertahan dengan keadaan macam ini. Kalau berterusanlah sehingga tahun 2024 tanpa ada pemimpin yang boleh menyatukan kita, maka kita akan tewas, Israel akan hancur. Ini dia sendiri cakap, bekas Perdana Menteri sendiri, Ehud Barak, bekas Perdana Menteri Israel. Dia sebut, dia cerita satu. Dia kata Israel kan habis, Israel kan habis 2024 kalau tidak ada yang menyatukan. Maka sebab itulah pada hari ini kita melihat tiap hari, pagi, petang, siang, malam, mereka menyeru supaya raja mereka datang, Al-Masih. Dipanggil Malik Messiah kan, Raja Al-Masih. Dia punya pemimpin, dia tunggu. Jadi mereka menunggu tuan-tuan. Dia kata janganlah lambat sangat keluar, sebab Dajjal ni, kita panggil Dajjal lah, akan menyatukan semua kekuatan Yahudi dan kekuatan mereka yang bersama Yahudi, sehingga akan memimpin dunia. Ini apa yang berlaku sekarang. Kalau tuan-tuan tengok dalam surat khabar, tengok dalam kajian-kajian yang buat di sebelah Palestin sana, kita akan dapati memang mereka tengah tunggu Masih Dajjal. Dan kita pula tahu kalau Al-Masih Dajjal ni keluar, maknanya kemuncak ujian Allah Subhanahu Wa Taala, kemuncak fitnah. Maka sebab itulah tuan-tuan mata Allah, kalau Allah izin perancangan jahat mereka tu jadi, maka Dajjal akan isyiharkan dirinya sebagai raja 2024, 2025. Kalau Allah izin perancangan mereka jadi, maknanya dia nak supaya raja dia keluar isyihar. Ni semua zaman-zaman kita dah nampak dah. Queen Elizabeth dah meninggal dunia kan. Queen Elizabeth ni dah mati 6 bulan yang lalu tapi dia baru isyiharkan minggu lepas. Tak apalah, itu dia punya hal. Tapi nak sebut kat sini tuan-tuan, bila Queen Elizabeth meninggal dunia, digantikan oleh anaknya King Charles sekarang ni kan. King Charles kan, perwatakannya itu kan cukup agresif. Dia pernah menyebut dalam ucapannya sebelum menjadi raja, dia kata kita kena melakukan pengurusan dunia secara militer, secara ketenteraan. Dia pernah sebut. Kenapa? Kerana ramai sangat orang berpecah-pecah ni, banyak sangat masalah, bencana alam, masalah banjir, masalah ribut taufan, masalah hutan terbakar, semua masalah. Cuma orang tak bersatu. Dia kata kita kena satukan mereka dengan cara militer, dia kata, dengan cara ketenteraan. Ini King Charles sekarang, sebelum ni Prince Charles. Masa dia jadi putera raja lah masa tu. Ini orang ni jadi raja dah sekarang. Maka sekiranya ada raja baru yang nak timbul, maka inilah zamannya.
Inilah zaman. Jadi kalau kita berhadapan dengan Dajjal, tuan-tuan, maka fitnahnya cukup besar. Kalau kita nak cerita satu-satu memang terlalu besar. Tetapi yang saya nak gambarkan, mereka merancang 3 perkara yang merosakkan umat. 3 perkara yang merosakkan umat. Yang pertama, mereka rancang supaya umat ini hidup dalam kebodohan, jahil. Kebodohan ni bukan maknanya tak ada ilmu doktor, tak ada ilmu engineer, bukan. Tapi kebodohan maknanya jahil dengan Allah, jahil dengan Islam. Kan? Maknanya yang pertama sekali, dia akan rancang supaya bodoh dan jahil. Nanti saya cerita. Yang kedua, dia rancang supaya umat itu miskin. Ini perosak ni, kemiskinan, hidup dalam papa. Sebab tu kita tengok kekayaan umat Islam hanya pada orang tertentu saja. Hanya orang tertentu je yang kaya. Kalau sebuah negara yang kaya, maka ada seorang yang kontrol. Kalau di minyak, itulah dia yang pegang, tak ada orang lain. Dan minyak tu tak sampai kepada rakyat. Adalah sikit-sikit dia bagi allowance ke apa, sikit-sikit. Tapi rakyat menderita. Ini perancangan mereka supaya umat Islam miskin. Memang mereka merancang. Kenapa? Kerana kemiskinan itu adalah antara perkara-perkara yang akan menyebabkan kekufuran. Miskin fizikal dan miskin jiwa. Ini nombor 2. Ini perosak ni. Mereka akan buat kita miskin. Tak lama lagi kita berhadapan dengan bencana alam. Kerajaan Malaysia dah isytihar dah. Kita akan berhadapan dengan banjir besar. Kita akan berhadapan dengan masalah makanan. Kerajaan dah isytihar, tapi isytihar cara pelan-pelan lah. Kita pun kata tak apa kan. Kita akan berhadapan dengan masalah ekonomi. Menteri Kewangan kata apa? Berapa hutang kita terkumpul? 1.045 trilion hutang kita negara seluruh. Diumumkan dalam kabinet dia, dalam parlimennya, dia ambil oleh surat khabar. Kita boleh baca surat khabar, tengok 1 trilion dan lebih. Tahun depan jangkaannya kurang lebih 166 bilion kena bayar kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia kena bayar 166 bilion pada bond, sukuk dan sebagainya. Maknanya kita akan ada berhadapan dengan masalah ekonomi. Jadi nak sebut kat sini, antara perkara yang dirancang oleh Dajjal supaya dia boleh berkuasa, bila dia keluar tahun 2024 tu, tahun 2025 tu agaknya lah, kita tak tahu. Sebab itu mereka rancang. Allah izin jadi, Allah tak izin tak jadi, kan begitu. Bukan kita buat ramalan, tak. Ini mereka rancang. Ni memang dia orang rancang. Kalau Allah izin jadi keluar, maka ketika itu ramai yang akan hidup dalam keadaan bergantung kepada unsur-unsur bank luar, pinjaman. Miskin. Yang ketiga, penyakitnya yang perosak ialah kita hidup dalam keadaan lemah dan kita tak rasa kita lemah. Lalai. Kita lemah sebenarnya. Apa kelemahan kita? Contoh yang paling simple dalam masjid, dalam surau. Kenapa kita datang masjid surau? Kenapa datang masjid surau? Nak solat. Solat apa? Maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Solat yang wajib, yang fardu. Nak sembahyang kan? Itulah tujuan utama datang surau. Tapi perasan tak kita? Kita sembahyang dalam keadaan penuh kelemahan. Berkata Imam Ghazali rahimallah, dia kata sesungguhnya hari ini aku melihat manusia datang solat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Maka sahabat-sahabat dia, sahabat Imam Ghazali tanya, wahai Imam, macam mana boleh solat tapi bermaksiat? Solat pun jadi maksiat. Bukan kata bermaksiat dekat luar, kan, buat benda-benda yang tak boleh. Solat jadi maksiat. Maka Imam Ghazali kata apa? Berapa ramai di kalangan umat Islam solat tetapi dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mensyirikkan Allah. Dia Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi hati dia merasai yang lain lebih besar daripada Allah, sehingga dia berdiri depan Allah, matanya tengok ke tempat sejadah, tempat sujud, tapi hatinya berada di tempat lain. Sehingga beberapa rakaat sembahyang pun tak ingat.
Jadi sembahyang dengan syirik, kata Imam Ghazali rahimahullah, bukankah itu maksiat? Dan Allah mencela orang yang sembahyang dalam keadaan lalai. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah ke atas orang yang solat dalam keadaan lalai, yang lalaikan solat, yang solat lalai, dan kemudian riak, solat riak pula, nak tunjuk-tunjuk kat orang. Jadi kita lihat berapa ramai di kalangan kita yang jadi kita ada kelemahan tak? Banyak kelemahan. Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang sebelah sana pasang lagu Siti Nurhalizah. Hati kita boleh follow lagu tu, sebab Siti Nurhalizah daripada Pahang. Ataupun dengar lagu P. Ramlee, kan? Apa lagu yang nak kahwin lagi tu apa? Senangnya dalam hati tu, Tiba-tiba ada dengar P. Ramlee nyanyi sebelah, senangnya dalam hati. Kita tengah sembahyang ni, boleh ikut hati kita, ikut. Senangnya dalam hati. Imam dah rokok, kita tak rokok lagi, nak habiskan dia punya kata tadi. Baik, jadi kita lihat, kita sembahyang pun dalam kelemahan, tapi kita tak rasa kita lemah. Berapa ramai di kalangan kita yang sembahyang dalam keadaan tidak khusyuk, sembahyang dalam keadaan penuh dengan, kita kata, maksiat, lalai, riak dan sebagainya, tapi kita tak rasa kita lemah. Maknanya habis sembahyang kita nak sebut istighfar pun sebut, kadang tak sebut. Sebab tu Nabi ajar kita habis sembahyang kita baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kita baca istighfar? Supaya kita diberikan oleh Allah keampunan atas kelalaian kita dalam sembahyang tadi. Tapi kita baca pun tak rasa apa-apa. Nampak? Jadi perosak yang ketiga di akhir zaman yang mereka buat ialah supaya kita hidup dalam keadaan penyakitnya apa? Kita lemah, tapi kita tak rasa kita lemah. Kita hina, kita tak rasa kita hina. Kita lalai, kita tak rasa kita lalai. Dan inilah yang akan menjadi majoriti ahli neraka. Allah firman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad zara'na li jahannam minal jin wal ins. Wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Dipenuhkan, disumbat penuh dalam neraka jahanam, majoriti, kebanyakannya daripada kalangan jin dan manusia yang ada hati tapi tak boleh faham. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita sebut lidah, tapi hati tak rasa Allah hebat, Allah Maha Besar. Hati tak rasa perlu untuk kita tunduk, rendah diri, tawaduk kepada Allah. Tak rasa, kita rasa kita lah. Ada hati tak boleh faham, ada mata tak boleh melihat, tak nampak kebesaran Allah, kehebatan Allah, tidak musyahadah, tidak menyaksikan sifat Allah, af'al Allah, perbuatan Allah dan sebagainya. Ada telinga tak boleh dengar, dengar Quran tak rasa apa-apa, tak terkesan. Dengar hadis tak rasa apa-apa, tak terkesan. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang ternakan. Al-an'am berkaki empat. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang yang lalai. Jadi sebenarnya inilah penyakit, inilah perosak yang memang disebarkan hari ini, sehingga kita lalai dalam kehidupan kita. Baik, jadi saya nak sebut satu-satu tak sempat masa. Saya ambil yang nombor satu je, jahil. Saya ambil nombor satu je yang jahil. Maka tuan-tuan perempuan, kita nak kena muhasabah malam ni. Sebab Dajjal nak keluar dah. Kalau ikut perancangan musuh, ikut perancangan Zionis, ikut perancangan Iblis, daripada kronologi yang kita kaji 32 tahun akhir zaman ni, Dajjal nak keluar dah. Jumhur ulama yang mengkaji mengatakan kan dah dekat dah dengan kebangkitan. Sebelum bangkit, Dajjal akan keluar. Ada 4 tanda-tanda besar hari kiamat akan berlaku sebelum kebangkitan Islam, tajdid Islam.
yang digambarkan fasa kelima oleh Nabi SAW tadi, hadis tadi. Iaitu yang pertama sekali, dia kata kemungkinan besar yang pertama sekali akan berlaku ad-dukhan. Yang kedua, kemungkinan besar, ini memang bukan kemungkinan besar, ni memang berlaku, akan berlakulah Al-Masih Dajjal keluar. Sebab Al-Masih Dajjal ni kemuncak kepada fitnah, ujian. Kemudian lepas tu Islam menang, dia kalah dengan Nabi Isa ketika Nabi Isa keluar. Nabi Isa keluar. Dan yang keempat, yang hadis ni mutawatir tapi tidak disebut sebagai apa dipanggil sebagai Allah SWT. Tanda-tanda besar itu Al-Mahdi. Yang kelima, sebelum bangkit ada lima. Kelima yang disebut sebagai akan berlaku tanda-tanda besar zaman kita ni ialah Ya'juj wa Ma'juj. Jadi ada lima. Yang satu tidak disebut Al-Mahdi, ada empat tadi. Yang satu tu Al-Mahdi tidak dikira tanda besar, tapi hadisnya mutawatir sahih. 90 lebih hadis sahih berkenaan Al-Mahdi. Yang disebutkan sini, sebelum dia keluar, kita akan berada dalam suasana kejahilan. Saya bagi satu contoh. Simple je contoh, tuan-tuan. Tadi saya sebut dah sekular. Apa contoh sekular ni? Kita belajar, anak-anak kita belajar. Bila tanya anak-anak belajar nak dapat apa? Berapa ramai anak-anak kita kata belajar sebab nak dapat redha Allah? Berapa ramai? Belajar ni ibadah. Berapa ramai? Belajar kenapa? Dah besar nak jadi apa? Saya nak jadi engineer. Saya nak jadi arkitek. Saya nak jadi peguam. Saya nak jadi kita kata doktor perubatan. Saya nak jadi pencerah macam ayah saya pencerah. Saya nak jadi bomber sekarang ni, abang bomber. Apa nama dia? Sado. Nak jadi macam abang bomber. Ada tak di kalangan anak-anak kita yang belajar biasalah? Mungkin anak kita hantar sekolah agama, mungkin dia ada belajar jugalah, yang biasa-biasa ni. Kata saya nak jadi orang yang boleh memperjuangkan agama Allah. Orang yang hidup sebagai seorang mukmin. Orang yang hidup sebagai seorang yang bertakwa supaya saya dapat redha Allah, masuk syurga Allah. Pelajaran kita melahirkan mereka yang bermatlamatkan dunia. Ini majoriti macam tu Akhir ni baru ada anak-anak kita yang belajar sekolah agama, baru ada lah. Sebelum ni tak ada langsung. Kita pun macam itu. Sanggup hantar anak pergi tuition supaya dapat A, tapi anak tak semayang, tak kisah. Malahan guru-guru, sebahagian guru-guru, tak semualah, tak galakkan anak-anaknya solat sebab ataupun puasa. Kalau nak peksa, jangan puasa, nanti letih tak boleh jawab soalan. Jangan puasa, nanti letih tak boleh jawab exam. Pernah kita dengar salah seorang Perdana Menteri kita sebut, Perdana Menteri kita yang lama, paling lama sekali, dia kata apa? Jangan bagi anak bangun malam tahajud. Kenapa? Besok sekolah ngantuk. Macam itu pula. Nak sebutkan ini, tuan-tuan, pelajaran kita dalam keadaan yang melahirkan orang yang matlamat hidupnya bukan lagi mencari redha Allah. Sedangkan Allah gambarkan waridwanu minallahi akbar. Redha Allah paling tinggi sekali, paling besar sekali. Zalika huwal fawzul azim. Nak dapat redha Allah itulah paling tinggi, paling agung matlamat yang dicapai oleh seorang manusia. Kejayaan yang paling agung, paling besar sekali. Kita mati sebagai seorang tukang cuci. Kita mati sebagai seorang polis. Kita mati sebagai seorang tentera. Kita mati sebagai orang biasa. Tapi kalau kita dapat redha Allah, lebih baik daripada kita mati sebagai seorang pemimpin, tapi pemimpin tak dapat redha Allah. Menjadi kaya, tapi kaya yang Allah murka. Allah murka, kaya, hebat, ada harta banyak, tapi Allah murka hidup dia. Apa tanda Allah murka? Dia sibuk dengan dunia, sembahyang pun tak sempat. Allah murka, Allah tak pilih dia sembahyang. Kita tengok, sembahyang pun tak sempat. Dia ingat dunia saja. Maka akhirnya Allah pisahkan daripada masjid dan surau. Ini semua adalah sistem pendidikan kita ini, melahirkan matlamat dah berubah dah. Bukan lagi matlamat nak jadi hamba Allah, bukan lagi. Kemudian sistem pendidikan juga melahirkan jalan hidup yang salah.
Jalan hidup yang salah. Hari ini kan dengan liberalnya, dengan pahaman-pahaman kan, pluralnya, tengok semua sama je, agama sama je kan, contohnya banyak. Tuan-tuan tahukah bahawa kan Malaysia kan akan menjadi sebuah negara sekiranya kita tidak berhati-hati dan dikuasai oleh kuasa-kuasa antarabangsa. Akan sampai masa Malaysia akan mengiktiraf jantina yang ketiga. Jantina pertama, jantina kedua, jantina ketiga. Jantina pertama laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga boleh belaka. Akan jadi ni. Akan jadi. Kalau kita tidak berhati-hati, Malaysia ni akan jadi ke situ. Dah ada dah dia punya planning. Saya boleh tunjuk nanti, kalau siapa yang berhajat saya boleh tunjuk. Dah ada dah. Jadi nak sebut kat sini, jalan hidup yang ada pada hari ini juga menjadi sesat dan salah. Tidak betul-betul menuju pada Quran. Saya tanya tuan-tuan, saya minta maaf. Kita cuba muhasabah. Agak-agaknya berapa ramai di kalangan kita yang telah buat wasiat untuk anak-anak dan keluarga? Kita buat wasiat tak untuk anak-anak? Wasiat ni bukan nak tinggalkan harta je. Wasiat ni nak pesan, kalau ayah mati, kalau abah mati, nanti besok buat macam ni, macam ni, macam ni. Pesan ke anak-anak. Berapa ramai di kalangan kita yang ada wasiat? Keluar rumah lebih 3 hari, Nabi kata kena ada wasiat. Buat wasiat, tulis. Ini contoh kan. Maknanya hidup kita ni dipandu oleh kehidupan tadi. Baik, jadi sebab itulah tuan-tuan perempuan saya sebut kat sini, banyak kalau kita nak gambarkan hari ini menyebabkan kita hari ini jahil. Jahil sehingga kita tak faham ilmu syarak dan kita tak faham ilmu realiti. Apa contoh ilmu realiti? Ilmu realiti ni contohnya, hari ini kita tak kisah siapa pemimpin kita. Kita tak kisah. Yang penting kan orang tu nampak Melayu, nampak Islam, kita pilih. Saya minta maaf no, saya bukan nak sentuh politik ni. Pemimpin ni tak semestinya pemimpin politik. Kita tengok dia berkawan dengan musuh Islam. Berkawan dengan musuh Islam, tiba-tiba kita pun okey sebab dia pandai cakap. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, kami mengkaji. Bukan saya seorang, ada ramai lagi yang mengkaji. Dan data dan fakta-fakta kita kumpulkan. Ramai pemimpin yang mengkhianat kita, tuan-tuan. Ramai. Tak kira parti mana. Kalau politik ni tak kira parti mana. Ramai yang mengkhianat kita. Kita tak sedar. Ini contoh. Jadi Allah dah tunjukkan gambaran-gambaran tadi. Contoh tadi. Baik. Kemudian jahil juga boleh datang dengan sebab apa, tuan-tuan? Jahil juga boleh datang dengan sebab yang kita ni tidak benar-benar kan menghalusi jiwa kita, hati kita. Jadi jahil ini bukan hanya ilmu syarak, ilmu realiti, kenal musuh, tetapi juga jahil ini kita tidak membentuk hidup kita supaya benar-benar duduk di bawah acuan Allah, sibghatullah. Macam mana? Di antara kejahilan dan kebodohan orang Islam itu, dia tidak duduk di dalam tarbiyah Islam, pendidikan Islam, pembentukan Islam, sehingga melahirkan adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Jadi tak sampai adab dan akhlak. Apabila kita lihat hari ini, kita duduk baca Quran. Bila kita baca Quran, tuan-tuan, apa berlaku pada kita? Kita perasan tak? Ada tak perubahan? Ada seorang profesor Yahudi di New York. Dia ni orang Yahudi, kemudian dia ni profesor di University New York. Dia ni juga tidak ada agama yang, walaupun dia Yahudi, dia tak ikut agama Yahudi betul-betul. Dia kira macam kita sekular jugalah. Akhirnya satu hari, neneknya yang duduk di New York juga, Yahudi juga, meninggal dunia. Neneknya meninggal dunia. Bila neneknya meninggal dunia, walaupun dia tak percaya sangat agama dia, dia yakin nenek dia orang baik, selalu sembahyang, ikut Yahudi punya agama lah, sembahyang sebagainya.
kan. Jadi dia pun pergilah ziarah neneknya punya mayat. Bila ziarah ni dah habis semua sekali, dia ada macam kita juga, ada orang baca talqin apa semua. Yahudi pun ada talqin juga, kan. Lepas habis tu dia pun datang jumpa dengan imam dia lah, pendeta dia. Dia pun cakap dengan imam tu, kan, saya tak sedih nenek saya mati. Lepas tu imam dia, kenapa kan? Kenapa kan? Sebab saya yakin nenek saya masuk syurga, kata. Nenek saya masuk syurga. Kenapa kamu cakap macam itu? Sebab dalam keluarga kami, nenek saya ni yang paling kuat semayang, kuat berzikir, baca kitab Talmud, semua sekali. Lepas tu kata pendeta tu, kata apa? Kan, sebenarnya saya pun kalau mati, saya imam lah pendeta kan, saya pun tak yakin saya masuk syurga. Dia kata, kenapa dia? Kan, dia pun diam. Pendeta tu diam. Jadi dia kata, macam mana orang paling baik? Dia tak baik, dia tahu, dia buat macam-macam. Paling baik ni, dia kata, paling baik ni tak confirm masuk syurga. Aku ni apa lagi, kata. Lepas tu dia kata, tak betul, agama Yahudi ni tak betul. Akhirnya dia pun cari-cari satu hari. Dia cari-cari, dia jumpa seorang orang kulit hitam tengah jalan, tengah duk promote Islam. Kemudian dia kata, kau ni agama apa? Islam. Agama Islam ni agama teroris, dia kata. Agama penganas. Jangan nak promote kat New York ni, kata si profesor tadi. Maka kata, dia kata, kamu kata agama teroris. Sebab apa agama teroris? Sebab tu bunuh tu 911 tu kan, World Trade Center, Osama bin Laden, Al-Qaeda, semua tu kan. Dia kata, nah ambil ni. Dia bagi terjemahan Quran dalam bahasa Inggeris. Ni apa ni? Inilah Islam. Bacalah, dia kata. Dia pun ambil, dia profesor, suka baca. Dia pun ambil, dia buat balik, dia pun baca. Tahu tak, tuan-tuan perempuan? Dia cerita bila dia baca Quran. Dia kata, bila aku baca Quran, mula-mula baca sambil lewa je, sekadar nak tengok-tengok je. Tapi dia profesor, berfikir. Dia baca, dia berfikir. Maka dia kata, bila aku baca Quran, aku sedar yang tulis ni, yang cakap ni bukan manusia. Bukan manusia. Dia cakap bahasa yang lain. Kemudian dia kata, maka kadang-kadang bila aku baca, aku rasa takut, gerun bila disebut pasal kekuasaan dia. Kan? Bila Allah berfirman dalam Quran kan, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini surah Al-Baqarah. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu dan Tuhan yang telah menjadikan kamu dan orang sebelum kamu. Allah tegur. Dia kata tersentak. Ada ke macam itu ayat tu? Jadi dia kata, aku tak boleh lepas buku tu, kitab Quran ni, sehingga aku baca sehingga dia kata lama dia habis Quran dibaca. Dan tanpa sedar ketika baca, dia kata, menyentuh hati dia. Ada masa dia menangis, ada masa aku menangis teresak-esak, ada masa aku rasa takut, ada masa aku rasa seronok. Ini seorang Yahudi profesor yang berfikir, kemudian dibaca Quran Inggeris je, bahasa Inggeris terjemahan. Tuan-tuan, akhirnya dia masuk Islam. Dia cerita, dia kata, aku Islam, kemudian aku mengetahui kitab ini bukanlah orang manusia yang buat. Kita tengok sebab ada sains dalam tu, ada sejarah dalam tu, ada akidah dalam tu, semua ada. Jadi akhirnya dia masuk Islam. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, berapa ramai kalangan kita yang hari ini yang baca Quran boleh menangis? Kita. Adakah kita tidak ada akal untuk berfikir? Adakah kita tidak ada hati untuk merasa? Kadang-kadang kita letak Quran ni jauh je, sedangkan Al-Quran itu adalah panduan hidup kita. Kita tak perasan kita jahil kerana menolak Quran. Kerana menolak Quran. Kita tak menolak Quran dengan kita letak jauh-jauh, kita letak dekat-dekat, letak ke atas-atas kepala, kita baca, tapi tidak menyentuh hati kita. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmat Allah telah sebut kat sini, salah satu daripada tanda kejahilan kita, apabila kita beramal
Apabila kita belajar Islam, akidah kita, kita beramal, kita beribadah, tetapi tidak meningkatkan akhlak kita, adab kita. Kita makin kasar dengan orang tua. Kita makin benci dengan orang muda. Tengok orang muda ni benci, asyik merempit aja. Tidak ada kasih sayang dengan orang muda. Nampak orang muda marah aja. Kan? Baran kita tak habis-habis. Boros kita tak habis-habis. Kita tak ikhlas. Kita hidup dalam keadaan syubhah, haram yang kita buat juga. Dosa kita sayang. Jadi hidup kita ni, jalan hidup kita ni dalam keadaan jahil. Kenapa? Tidak ada hala tuju dengan Al-Quran. Apa akibatnya tuan-tuan? Ini saya nak sebut malam ni. Sebelum Dajjal keluar, maka akibatnya Allah putuskan pertolongannya daripada kita. Bila adab tidak lahir, akhlak tidak lahir, hati kita tidak bertambah tenang, bersih dengan kebaikan tadi, dengan Quran, dengan solat, dengan zikrullah contohnya, tak semakin rasa baik, tenang tadi, maka Allah putuskan pertolongan dia. Inilah kejahilan. Sehingga apa tuan-tuan? Contoh no, kita belajar sembahyang, ustaz duk ngajar sembahyang, cara sembahyang, rukun zahir, rukun batin, semua dia ajar berlaku. Tapi kita nak khusyuk, nak dapat khusyuk, tak dapat. Tak dapat. Akhirnya kita hidup dalam keadaan tidak mendekati Allah. Kita tak semakin sayang Allah. Kita tak boleh nak buat yang baik. Kita masih lagi bersama dengan benda-benda yang tak elok. Tuan-tuan, itu tanda Allah putuskan pertolongannya daripada kita. Bayangkan kalau kita berada dalam keadaan terputus pertolongan daripada Allah, Dajjal datang, maka kita akan ikut Dajjal. Wa'iyazbillah min zalik. Sebab Dajjal akan datang sebagai Tuhan. Dia akan datang membawa ekonomi, dia akan datang membawa makanan. Ketika itu kita lapar, ketika itu kita miskin, dia akan datang. Jadi sebab tu Nabi gambarkan 3 perkara berlaku yang mana tidak berguna iman yang tidak tertingkat, tidak berguna amal yang tidak tertingkat. Bila 3 perkara ini berlaku, datang, maka tak berguna iman, tak berguna amal yang tidak tertingkat. Sebelumnya, yang pertama sekali, matahari naik sebelah barat. Matahari naik sebelah barat, dah tak boleh dah. Yang kedua, apabila datangnya Al-Masih Dajjal. Dajjal datang, tapi iman kita tidak tertingkat, khusyuk kita tidak tertingkat, ikhlas kita tidak tertingkat, sayang pada Allah tidak tertingkat, amalan hati tidak tertingkat, iman kita, akidah kita, mentauhidkan Allah tidak tertingkat. Kita masih tak tahu lagi macam mana nak sayang Allah. Dan ibadah pun tidak tertingkat. Dajjal datang, Nabi kita apa? Akan sesat, akan rosak orang yang demikian. Dan kita sebut tadi, mereka plan Dajjal nak keluar dah dalam 2-3 tahun akan datang. Mereka rancang, mereka plan. Dan sebab itu tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, kan, kita tengok hari ini, kan, salah satu tanda yang kita ni tidak benar-benar berilmu, bila ilmu tidak melahirkan akhlak, tidak melahirkan adab, tidak melahirkan sesuatu yang halus dalam kehidupan kita, maka kan, tidak bertambah cinta kita pada Allah. Kita tak makin sayang ke Allah, kita tak semakin dekat dengan Allah. Dan sebenarnya bila kita tak boleh khusyuk, kita tak boleh sayang Allah, kita tak rasa tenang bersama Allah, sembahyang rasa keras saja, tak ada rasa apa-apa, baca Quran tak rasa apa-apa, sebenarnya kita sedang dihukum oleh Allah. Kita sedang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukuman ni tidak kita faham, tak sedar. Kita tak sedar. Maka jadilah kita hari ini sama dengan semalam. Kalau hari ini tidak meningkat kita sama dengan semalam, maka rupanya kita sedang dihukum oleh Allah. Kenapa Allah hukum kita? Kerana kita tidak benar-benar meningkatkan ilmu, meningkatkan amal, tarbiyah kita didik diri kita untuk mengenal Allah. Dimulai dengan kenal Allah. Tuan-tuan, saya banyak kali ulang benda ni di mana-mana saya pergi. Kita kena kenal Allah, tauhidkan Allah, kena mengesahkan Allah.
Kita kena faham sungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana kalau tidak, kita tengok hari ini sama dengan semalam. Kalau hari ini sama dengan semalam, rugi kita. Kenapa rugi? Kerana umur kita makin pendek, kematian makin dekat. Kita makin nak dekat dah tuan-tuan. Tambahan hari ini banyak orang mati mengejut. Mati mengejut ramai tuan-tuan. Ramai yang mati dalam keadaan tidak disangka-sangka. Jadi sebab itulah kita nak kena tengok balik diri kita. Macam mana cara kita supaya kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan kita lihat kita tidak rasa apa-apa, hambar saja. Sembahyang kita rasa tak rasa apa-apa, rasa hambar saja, rasa biasa saja. Baik. Jadi bagaimana nak membina semula kekuatan kita ni tuan-tuan? Nombor satu, tuan-tuan mata Allah, kita mesti mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Cari Allah, kenal Allah dengan Al-Quran. Mesti kita peruntukkan satu hari kurang-kurangnya 1 jam baca Quran. 1 jam. Kalau tak boleh 1 jam tak apalah, setengah jam. Tak boleh setengah jam, 15 minit pun tak apa, tapi baca Quran. Kena baca Quran. Dan masa baca Quran tu jangan baca saja. Kita minta ke Allah. Ya Allah, hati aku keras. Ya Allah, hati aku dah mati, hati aku sakit. Kau jadikanlah Quran ini sebagai panduan hidup aku. Jadikanlah bacaan aku ni macam mana dulu sahabat-sahabat baca. Sahabat-sahabat baca sampai menangis. Sayyidina Umar bin Khattab baca Quran, dengar orang baca Quran, pengsan. Bila dia dengar ayat tentang azab neraka, Sayyidina Umar dengar sahabat baca ayat tentang neraka, dengar, dia pengsan. Bagaimana perasaan para sahabat dahulu, dikesan, terkesan, tersentuh dengan Al-Quran. Tuan-tuan, nombor satu, kembali pada Quran. Macam mana cara? Cubalah. Kalau kita nak dapat sesuatu, kita usaha sungguh-sungguh. Contohnya, kita kata kan, kita nak beli sesuatu lah, kita kumpul duit. Nak naik haji, kumpul duit, masuk dalam tabung haji, kumpul. Nak dapat sesuatu, kita usaha sungguh-sungguh. Kan, contohnya kita nak bagi anak kita mengaji kat universiti, pakai duit banyak, kita bekerja siang malam nak usaha. Tuan-tuan, kita nak hidup bahagia berjaya di akhir zaman ni, kena dekat dengan Quran. Nombor satu tuan-tuan, dekat dengan Quran. Cari masa. Dan kemudian kita baca Al-Quran. Macam mana kita nak tahu Al-Quran mula mendidik kita, Al-Quran mula menyentuh hati kita ni? Masa bila tuan-tuan? Bila kita baca, kita rasa seronok baca Quran, Al-Quran mula menyentuh hati kita. Kita seronok baca Quran, kita ulang-ulang baca Quran. Ulama-ulama kita kan, Mat Gilau ke, Tok Kenali ke, Datuk Bahaman ke, yang soleh-soleh ni, mereka amalkan Al-Quran tuan-tuan. Paling kurang jadi zikir mereka Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Dia ulang-ulang dah. Kita tak hafal banyak Quran, yang mudah-mudah kita ulang. Surah Al-Ikhlas, cuba amalkan 100,000 kali. Cuba 100,000 kali. Cuba tuan, insya-Allah akan ada satu perubahan dalam hidup kita. Buatlah. Ini semua kan adalah ajaran daripada tuan-tuan guru kita. 100,000 kali. Kalau boleh buat dalam masa 40 hari, alhamdulillah. Kalau tak boleh buat 4 bulan. Tak boleh buat setahun, tak habis 100,000. Tak habis setahun, tak apalah, sebelum mati. Cuba tuan, amalkan. Quran jadikan zikir. Kemudian kita faham makna dia. Tak banyak pun tak apa, tapi makna dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ataupun kita baca Fatihah sebagai zikir kita. Satu hari 41 kali zikir Fatihah. Macam mana cara dia? Ini ada sanad dulu lah. Dari sanad. Macam mana cara dia?
Yang pertama kita baca dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ila akhir. Maknanya yang bezanya nak menunjukkan Fatihah tu zikir kita, bila baca bismillah kita gabungkan dengan alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sampai habis 41 kali satu hari. Cuba buat tuan. Kemudian masa nak buat tu jangan minta nak jadi kebal ke apa, jangan minta dunia. Ya Allah, hidupkan hati aku, ya Allah, berikanlah, lindungi aku daripada perkara-perkara yang kau murka, ya Allah. Minta supaya kita dapat jadi kuat dengan iman, takwa, ihsan. Minta ke Allah 41 kali tuan. Cuba buat. Surah Al-Ikhlas berapa kali? Dalam semua hidup sekurang-kurangnya 100,000 kali. 100,000 kali. Sekurang-kurang 100,000 kali sebelum mati kita bacalah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan mendapat husnul khatimah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca. Mudah-mudahan Allah buka hati-hati kita. Nombor 1, Quran. Ni kita nak berdepan dengan Dajjal ni. Kalau nak lebih hebat lagi, lebih elok lagi tuan-tuan, boleh sekali. Kita baca surah Al-Kahfi. Kalau Dajjal nak keluar dah, Rasulullah SAW kata Al-Kahfi hari Jumaat. Panjanglah sikit, 100 ayat. Panjang sikit lah. Kalau panjang sangat, baca 10 ayat je. Tiap-tiap hari. Saya sebut tuan-tuan, ni yang berlaku kepada sebahagian daripada kawan-kawan kita. Ada seorang suri rumah, dia mengamalkan suratul Kahfi tiap-tiap hari dibaca. Bukan hari Jumaat, tiap-tiap hari dibaca. Pagi satu, petang satu, 2 kali dibaca. Allah izin tuan-tuan, orang yang baca suratul Kahfi, yang amalkan suratul Kahfi ni, Allah buka kepada dia sesuatu yang dia nampak tentang tanda akhir zaman. Allah buka, dia nampak. Dia tanya saya satu ketika, dia kata dia nampak mimpi. Mimpi apa? Mimpi ABC. Dia ceritalah mimpi tu. Maka saya kata, sesungguhnya mimpi ni menunjukkan apa yang berlaku sekarang. Satu mimpi, dia tengok ada seorang pemimpin Arab bangun, jalan, ramai orang ikut dia. Sampai kat padang pasir, dia bunuh semua orang tu. Maka saya cerita peristiwa berkenaan berlaku pada masa itu. Pemimpin Arab yang membunuh dia punya rakyat dia, berlaku pada masa itu. Jadi Allah tunjukkan. Ini dia baca surah Kahfi, Allah tunjukkan. Ada seorang kawan saya, dia pun amal, setiap kali keluar rumah mesti dia baca 10 ayat surah Kahfi. Setiap kali keluar rumah, dia keluar pagi, balik malam. Keluar pagi dia kata, dia minta, ya Allah, janganlah jadi huru-hara akhir zaman ni datang, fitnah akhir zaman masuk hati aku. Dia kata itulah amalan dia. Maka bila dia keluar tu, bila dia beramal secara berterusan, Allah buka. Kalau benda tak elok, dia nampak tak elok, dia tak buat, dia jauh. Kalau benda elok, dia buat, dia nampak benda tu elok. Sehingga hidup dia terlorong. Satu hari Allah izin dia kena COVID-19. Ditahan di ward di Putrajaya, Hospital Putrajaya. Kemudian selepas tu kan, apabila ditahan, makin lama makin teruk sampai ke stage 4. Stage 4 ni, doktor cakap dengan isteri dia, saya nak tidurkan. Dia masa tu sedar lagi, tapi sakit, nafas susah semua sekali. Akhirnya dia kata, saya tak nak tidur, apa pun jadi saya tak nak tidur, tak nak ditidurkan. Dia kata tiap-tiap hari katil dia sebelah-sebelah ni masuk orang, lepas tu keluar, masuk keluar, bukan keluar sihat, keluar mati. Masuk ditidurkan, esok mati. Masuk ditidurkan, esok mati. Dia duduk dalam wad
stage 4. Mati. Tiap-tiap hari sampai dia pun rasa macam ni nak mati dah. Tapi dia duk amal Al-Kahfi tuan-tuan, Allah bagi petunjuk pada dia nak makan apa, nak buat apa. Allah bagi petunjuk ni dia. Apa dia buat? Bila sesak nafas, dia ambil cengkih. Dia minta nurse dia kelas atas lah, kelas 1 lah. Dia minta nurse tu, dia minta air panas sikit, dia letak cengkih, dia sedut udara cengkih tu. Asap buat cengkih. Bunga cengkih tu. Sedut, dia baca bismillahirrahmanirrahim, Allah izin hilang sesak nafas. Dia Allah izin tuan. Kemudian dia lemah, macam-macam lah simptom-simptom orang yang kena ni. Allah izin satu-satu. Ini barakah surah Al-Kahfi. 10 ayat je dia baca. Nak keluar rumah dia baca. Allah tunjukkan, dia cakap cerita kat saya, Allah tunjukkan dia nak buat apa. Bila depan dengan ini nak buat macam mana. Dia ada seperti satu pandangan, satu peringat dalam diri dia. Ini mustajabnya amalan-amalan yang Rasulullah SAW suruh kita buat. Ini memang ada hadis sahih. Bukan kata orang-orang cakap tak, memang Rasulullah sebut 10 ayat gitu kan. Tu tuan-tuan, ni sebelum Dajjal datang. Kalau Dajjal dah datang, tak sempat. Jadi antaranya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita dekat dengan Quran, dan cuba hayati Quran, cuba amalkan apa yang saya sebut tadi. Mudah-mudahan Allah bagi perlindungan kepada kita daripada Al-Masih Dajjal, insya-Allah. Banyak lagi lah perkara-perkara yang nak dikongsikan, tapi masa saya minta maaf lebih agaknya daripada yang biasa. Saya tak pastilah berapa. Kalau kat Kuala Lumpur sekarang 9 lebih, buat 10 kadang-kadang. Saya datang sini sekejap ya tuan-tuan, insya-Allah. Ziarah kawan-kawan kat sini. Jadi Allah izin dapat peluang bercakap dengan tuan-tuan dan sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu rahmatilah pertemuan ni. Dan banyak perkara yang saya nak kongsikan, tapi Allah izin masa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan tak banyak, sikit-sikit saya sebut ni ada manfaat lah. Saya tujukan buat diri saya sendiri, dan insya-Allah kalau boleh dimanfaatkan oleh tuan-tuan perempuan sekalian, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Tapi saya nak ingatkan tuan-tuan, akhir ni nak ingatkan, memang Yahudi ni dia merancang, dan ketua dia tu dia panggil Malik Mesayap, supaya keluar 2024, 2025, 2026 dalam keadaan itulah. Memang dia plan tuan-tuan. Ada dia punya bukti-buktinya. Cuma tak sempat lah nak tunjuk slide, tak tunjuk Ada. So bukanlah kita nak kata benda tu akan jadi, sebab kita pun tak tahu, tak nak ramal apa-apa. Tapi andainya jadi, maka kita kena persiapkan diri kita dari sekarang. Jangan tunggu sampai dah keluar terlambat ni tuan-tuan. InsyaAllah. Jadi kita akan berhadapan dengan kesusahan, ujian, maka hendaklah kita makin dekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah kita baca doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu wa syarah suduraha bifaidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amita ala syahadati fi sabilihi. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.